welcome back to Azmio Channel. So hari ini saya bawakan satu kisah seram untuk Anda. Tajuknya agak berlainan ya guys. Tapi sebelum kita mulakan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini sebagai tanda penghargaan bagi saya, YouTuber pemula. And without any further ado, let's get into the story. Untuk kisah yang pertama ini, Diganggu Penunggu present 18 Putrajaya pelari berkongsi kisah seram ketika berjogging. Pernahkah kamu memikirkan bahwa berjogging juga kita boleh menjumpai mereka ini? Oh no! Tidak kan? So, jom kita dengarkan kisah kali ini ya guys. Pelari Lukman Hakim telah menceritakan kisah gangguan yang dialaminya sendiri ketika berjogging di present 18 Putrajaya baru-baru ini. Kisah ini kisah benar pengalaman aku sendiri semalam 19 September 2021. Baru aku sedar bahwa malam tu adalah malam Jumaat rupanya. So masih fresh ya cerita ini. Baru kita kan 2023, 2021 dia terjadi masih fresh lagi. Jadi bagi yang mengenali laluan ini, jangan takut, baca bismillah, baca al-fatihah, ya kan, ayat kursi kayak gitu kan, yang muslim baca doa masing-masing lah. Dan jangan, kalau boleh janganlah berlari waktu malam, okay? Bahaya. Aku pergilah nak cuba jogging dekat kawasan baru di Putrajaya, memandangkan P2, P3 dan P4 selalu ada polis ronda-ronda dekat situ. Jadi aku dengan kawan aku punya Google ada satu jogging track di, saya tidak boleh bagi tahu lah kawasan dia di mana, sebab kawasan ni masih aktif lah. Tapi kamu tahu lah, bagi yang tahu tempat ni kamu tahu lah, okay? Jadi ada satu stesen minyak Shell di situ, dan disitulah dia park kereta sehingga ke toilet Shell itu. Kucing aku tengah menggeliat, aku terkejut bunyi dia kayak gitu. Masa aku singgah tu lebih kurang jam 8 PM. Shell tu bekerja, dia dah balik tapi toilet dia masih buka. Kemudian lepas aku keluar toilet, aku terdengar bunyi apps Duolingo. Apps tu kalau kita jawab betul kuis dia akan bunyi ting. Dalam 5 hingga 6 kali jugalah aku dengar. Memang sangat-sangat jelas gila macam mana aku tahu bunyi itu. Sebab kawan aku ni suka betul main Duolingo. Memang addicted betul dia main Duolingo, belajar bahasa Jerman. Jadi bila kawan aku keluar toilet, aku tanyalah dia, ada main Duolingo ke dalam toilet? Sekali dia kata, mana ada main, bateri pun dah habis, okay? Okay, dah habis. Jadi siapa yang main Duolingo? Hebat. Mungkin hantu kita ini mau belajar bahasa Melayu ya. Ada orang putih. Okay. Masa tu aku pun dah mula rasa pelik. Apa yang aku dengar tadi? Tanya aku dalam hati. Aku ni jenis tak layan sangat perkara-perkara mistik ni. Bagi aku sesuatu kejadian tu pasti ada penjelasan saintifik dia. Contohnya getaran bunyi, ilusi optik atau halusinasi fikiran sendiri. Jadi aku tak pedulilah. Aku cuma dismiss benda tu dan terus jogging. Masa mula jogging tu dah 8.15 PM. Kami mula jogging dari Shell dan pergi ke arah satu jambatan melalui pusat futsal sebelah bangunan ni. Dari situ aku perasan satu benda, tempat tu sunyi. Sesunyinya bakat tamat saleh, pin drop silent, makanya jarum jatuh pun boleh dengar. Aku tak rasa macam tempat ni orang suka jogging malam-malam. Tapi dalam hati aku lagi suka lah, sebab memang niatnya cari tempat tak ada orang ataupun polis. Aku dan kawan aku ni jogging lah. Layan punya jogging aku ni bila dengan dia memang selalu menganjing. Ya. Dia sebab dia ni kan penakut hantu sangat. Jadi aku selalu lah menyekat dia. Tapi
Yang jadikan dia ni berani nak jogging ni pun sebab dia pergi dengan aku. Bagi dia, aku ni suka dismiss cerita-cerita yang kononnya seram-seram dari alam angker ni. Dia rasa ada teman, jadi kuatlah semangat sikit. Keadaan makin sunyi dan makin sejuk. Lampu hala ke jambatan tu makin lama makin suram. Ada kawasan tak berlampu dan aku punya jogging pace ni dah jadi semakin cepat dan makin penat dan selalu krem di bahagian perut sebelah kanan. Masa jogging aku pakai earphone, earphone yang kita sumbat ke telinga tu dengan musik. Aku ni ada satu feature untuk dengar lagu dan masa sama boleh dengar surrounding. Biasanya kalau jogging tu aku akan activatekan future ni sebab takut ada kereta datang dari arah belakang. So aku boleh dengar bunyi kereta tu kalau ada. Jadi bila sampai satu tempat yang tak ada perumahan langsung, gelap saja. Kanan tu ada tasik, kiri aku hutan tebal. Tiba-tiba aku rasa seram sejuk dekat situ. Bayangkan belah kanan kau hutan tebal, meninggi dengan pokok yang besar yang tua dan banyak daun-daun berjurai. Lama sampai ke tanah dan kanan kau pula ada tasik sunyi. Seram sejuk woi. Sudahlah tasik tu berkabus. Aku yang tak layan sangat benda-benda mistik ni pun bolehlah rasa macam tu nak tunjuk betapa angkarnya kawasan tu. Sambil elok aku duk layan pitch aku jogging, tiba-tiba aku dengar bunyi apps Duolingo lagi. Datang betul-betul dari lautan ni. Ting 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 alau. Ting ting pula dia. Aku tengok kawan aku tak ada buat apa-apa reaksi. Jadi aku simpulkan bunyi tu memang aku seorang je lah yang dengar. Mungkin halusinasi. Aku punya jantung dah makin laju masa tu dan aku krem berkali-kali. Minta kawan aku tu stop kejap sambil aku baca ayat kursi dalam hati. Aku tak bagi tahu kawan aku sebab takut dia panik. Aku telan sorang-sorang je lah. Jadi syukur yang bahawa dia boleh fikir lagi masa tu, boleh waras lagi baca ayat. Kalau tidak, mampuslah. Sampai di pekarangan jambatan tu, kawan aku ni mengada nak naik pula. Dah rentas lalu dan jogging di sebelah sana tasik pula. Aku kata jangan. Aku bagi alasan polis ada di situ. Padahal aku dah seram dan aku fikir kawasan tu dah tak ada orang. At least belah sini tasik ni ada juga perumahan. Kalau apa-apa boleh je lah terpekik terlolong untuk minta tolong kan. Kawan aku ni mengadap, dok tanya soalan-soalan obvious. Kenapa tak nak jogging belah sana? Takut ke? Takut ke? Main apa li aku pula? Dah, aku diam je. Aku cuma bagi alasan tak payahlah kau lalu jambatan tu. Nanti silap-silap kena saman kang baru tahu. Putrajaya tak boleh jogging lepas jam 8 PM. Padahal dia tak tahu aku ni serius ni dengar bunyi musibat. Mana entah yang main Duolingo dalam hutan tebal malam-malam ni. Masa on the way balik tu pula, phone aku pula yang dah habis bateri. Jadi aku dah tak boleh dengar lagu, dah tak boleh tengok map. Jam aku je yang aku record di fitness activity. Aku masih balik aku di fitness activity aku. Masa balik aku lalu dekat situ rumah besar yang gelap. Aku simpulkan memang ada banner kuning standard yang ejen iklan untuk jual rumah tu. Masa malam tu aku tak nampak dia tulis apa. Bila siang aku cari di Google rumah tu untuk disewa rupanya. Ceritanya kawan aku ni dia jogging lah depan aku. Sekali dia stop belakang rumah tu, dia tenung lama-lama. Bila aku sampai sebelah dia, aku tanya kenapa, nampak apa. Lepas tu muka dia ni pucat habis. Tiba-tiba panik, tak tentu pasal. Dia kata jom, cepat balik. Dengan akulah terus panik.
Alamak, apa benda pula dia nampak ni oi. Aku punya seram tu tak habis lagi, tambah dengan dia punya reaksi tu lagi. Lepas tu angin kuat duk tiup dari arah Tasik. Dalam hati aku tobat, tak nak jogging malam-malam lagi. Area aku terkenal ni lari punya lari, pecut punya pecut. Nampak ada motor polis pula. Menggelabalah kami rirut jalan lain dari lalu tepi Tasik lalu ke jalan besar pula. Dari seram kepada momok, seram kepada polis pula. Seram dengan zaman musim-musim PKP ini. Pendek cerita, sampailah ke kereta. Aku tanya kawan aku tadi nampak apa di rumah tu. Sekali dia kata, panjangnya dia. Itulah aku nak cerita ni. Tadi dia nampak ada nenek tua pendek duk berdiri di tepi balkoni tu. Masa mula-mula dia nampak tu, dia tak percaya mata dia. Jadi dia stop kejap untuk imbas kembali ya. Jadi macam scanner pula dia situ. Kali kedua macik tu yang tepi balkon itu tup dah hilang. Dia kata nenek tu bongkok sampai nampak macam pendek. Kedudukan macik tua tu betul-betul menghala ke arah dia dan duduk tenung dari arah balkon itu. Dalam hati aku memang dah agak mesti ada benda. Tegur dia ni, mak ai tengah cerita baik pun rasa berdiri bulu roma. Apalagi aku si pencerita ni tengah gegap baca ceritanya. Bila aku teringat balik, aku teorikan benda-benda ni dia kacau diri kita yang paling kuat. Aku ni kelebihan aku ialah pada telinga aku selalu mampu dengar bunyi-bunyi yang jauh-jauh. Kalau ada banyak sumber bunyi dalam satu tempat tu, aku boleh asing-asingkan satu bunyi tu. Dan kalau aku tengah buat apa-apa pun, telinga aku ni sangat sensitif, boleh dengar dan ingat apa yang berlaku di sekeliling aku. Walaupun orang lain kadang-kadang tak perasan bunyi tu. Kawan aku ni pula, dia punya kelebihan ialah penglihatan yang kuat. Malam ke, siang ke, memang jauh tajam mata dia. Boleh nampak terang dan jelas. Jadi sebab tu aku diganggu bunyi, manakala kawan aku diganggu dengan penglihatan. Jauh di sudut hati aku rasa tak apalah. Tak nampak pun, dan dengar tu pun cukup merinding. Tambahan pula Putrajaya ni memang asalnya kawasan kelapa sawit dan banyak penempatan orang asli yang telah dipindah sebelum Putrajaya dibina. Soalannya, adakah kubur-kubur lama tradisi orang asli itu pun dipindahkan? Aku rasa government akan nak pergi stelit itu, entah kawasan-kawasan hutan yang tak ada pembangunan tu memang bekas-bekas kuburan. Tinggalan tok batin orang asli waktu silam dahulu. Bila cerita pasal orang asli ni, faham-faham sajalah ilmu amalan silam mereka ini penuh campur tangan dengan makhluk sebelah sana. Rumit dan bukan senang difahami semua orang. Barangkali tempat-tempat yang pernah diletakkan penjaga kononnya untuk menjaga rumah, kebun, tanaman atau harta masih ada hingga ke hari ini. Jadi aku fikir benda ni kan, bagi aku rasa dia betul-betul percaya dengan gangguan tu sampai tak rasa syak pun. Sebab ia datang dari deria kau yang kau yakin bunyi itu aku dengar 2 kali. Dalam hati aku salah, memang benda-benda ini tak puas hati dengan aku. Memang nak ganggu aku sebab aku selalu sangat skeptik dan tidak percaya. Kali ini aku lebih yakin dengan keberadaan benda ni serta gangguan-gangguan dia. Sebelum ni dengar-dengar cerita orang, mesti aku dalam 2 je senang cerita. Aku tak endahkan sambil bisik-bisik dengar, boleh percaya jangan. Rupanya dah kena batang hidung sendiri, baru tahu. Macam mana rupanya kena gangguan dari alam angker ni. Di atas aku tunjukkan dia di dalam sumber ni, sumber bacaan aku ni, dia ada bagi peta tu, tarik tu, kawasan tu dan rumah tu. Jadi kalau kamu berminat,
Saya sudah letak link di description below. Oke guys, kamu boleh klik dan tengok sendiri. Sebab saya tak boleh show dekat sini. Takut karena pelanggarannya guys. So, itu saja cerita kita kali ini. So guys, that's it for today video. Oke. Sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Kalau kamu ada cerita seram, kalau kamu ada cerita seram ingin berkongsi kepada yang lain, kamu boleh hantarkan ke email yang ini. Nanti saya bawakan di video akan datang. Oke? See ya and be careful.